Tak bertugas lagi. Tak lah. Ujung-ujung ni tak larat dah. Bagi orang muda. Muda. Itu nak kena memang struggle betul. Nak kuat tu. Orang tu. Okay. Kita komitmen banyak dah sekarang ni. Ujung-ujung. Komitmen kerja pun ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'alah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan Imam, tuan-tuan Allah, alhamdulillah, syukur Tuan Menyusi. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala atas izinnya, atas rahmatnya. Pagi ini kita dapat bersama-sama ya, untuk kita sama-sama memanfaatkan masa kita, usia kita untuk kita mendambakan diri, mendambakan diri pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala setelah kita melalui sebulan berpuasa. Mudah-mudahan kita teruskan amal baik ini untuk kita sama-sama sama-sama memanfaatkan kehidupan atau usia yang Allah kurniakan pada kita. Jadi tuan-tuan Allah, syukur kepada Allah Taala juga ya. Untuk pagi ini kita akan membicarakan sedikit perkongsian saya, membawa perbincangan berkaitan dengan ilmu, merujuk kepada kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali ya, di mana bila sebut ilmu ini ialah sepatutnya ilmu itu dapat memberi manfaat. Ilmu itu dapat memberi manfaat ya kepada kita. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mengajar kepada kita supaya doa kita doa. Rasulullah SAW selalu berdoa, mengajarkan pada umatnya dengan Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung dengan Engkau daripada ilmu yang tidak memberi manfaat. Maknanya ya, ada ilmu yang tak memberi manfaat. Ni tu. Bila sebut saja doa ini memberi makna bahawa orang mengaji pun, orang belajar pun kadang-kadang ilmu itu tak dapat memberi manfaat kepada dirinya. Ya, sebab itu Rasulullah ajar kita doa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', tambah lagi wa qalbin la yakhsha, ya, wa amalin la yurfa', ya, wa du'ain la yusma'. Ya, doa ini diajar oleh Rasulullah SAW untuk kita ya, supaya lebih kepada, kalau tadi tentang ilmu, ditambah hati wa qalbin, dengan hati yang tak pernah khusyuk. Ya Allah, jauhkan diriku, lindungilah diriku daripada apa tuan-tuan? Hati yang tak pernah khusyuk. Doa ya, walaupun ya kita ni dari segi fizikalnya kita semua ada ya, dari segi material kita ada, sudah tentu dari segi zahirnya kita akan tenang lah kan, kita akan tenang lah ya, duit ada ya, biasanya kalau dari segi zahirnya duit ada, kesihatan ada, tenang lah. Tapi belum tentu yang itu dapat memberi ketenangan jiwa, walaupun apa tuan-tuan Allah ya, ada benda-benda tu, itu sebagai satu ya. Namun begitu
kita ni nak dapat hati yang tenang itu, di antara cara ialah wa qalbin la yasha. Ya Allah, kita doa kepada Allah SWT. Wa amalin la yurfa. Ya Allah, jauhkan diriku ya daripada amal yang tak diterima oleh Allah SWT. La yurfa itu ya, tak terima. Ini sudah tentu apa itu, ada juga amal yang tak diterima oleh Allah SWT. Walaupun kita ya daripada kecil sampai besar, umrah beberapa kali, haji beberapa kali, ya sedekah banyak kali, itu juga amal. Ada juga amal-amal yang tak diangkat, tak diterima oleh Allah SWT. Wa du'ain la yusma', ataupun dan juga doa yang tidak didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan mati Allah ya, maka dengan itu untuk memastikan biar ilmu itu dapat memberi manfaat, maka saya merujuk kepada kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah ya, yaitu yang pertama, pastikan ya ilmu yang kita nak cari itu ya, pastikan niat itu kan betul ya. Niat mencari ilmu itu ialah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala dan mencari hidayah itu ya. Niat kita itu nak menuntut ilmu, memastikan untuk mendapat keridhaan Allah dan mencari hidayah ya. Bukan sekadar kita nak cari ilmu untuk apa tuan-tuan, untuk mengatasi orang lain. Jumpa kawan, kita akan cerita ya, kita akan cerita nak tunjukkan bahawa kita dah banyak ilmu. Sebab itu dalam kitab Bidayatul Hidayah ini bukan semata-mata untuk pandai bercakap maka hendaklah engkau bergembira ya, maknanya kita kena bergembira. Kenapa? Niat kita tadi untuk mendapatkan ilmu hanya untuk mendapatkan Allah dan mencari hidayah, gembira ya. Kenapa tuan-tuan minta Allah? Apakah yang kita dapat? Kita duduk majlis ilmu ini niat untuk keridhaan Allah, untuk mendapat hidayah Allah SWT. Apa yang kita dapat? Ya, dalam kitab ni kata ya, kerana yang kita dapat, kerana para malaikat telah mengembangkan sayapnya apabila engkau berjalan, dan ikan yang ada dalam laut semuanya meminta ampun bagimu apabila engkau berjalan. Tok ni masya-Allah. Ya, tuan-tuan Allah, maknanya kita berjalan nak pergi nak mengaji ni, belajar ni mengajilah ya. Bukan menuntut ilmu saja kita pergi anak-anak kita belajar kat universiti atau kat institusi pengajian ke sebagainya untuk ilmu, dan ini juga menuntut ilmu, duduk di masjid juga menuntut ilmu, dan pastikan niat itu biarlah betul, kata Imam Ghazali. Kerana apa? Kerana di situ kita akan dapat apa tuan-tuan? Kita akan dapat para malaikat akan mengembangkan sayapnya ya. Maknanya mengembangkan sayap itu maknanya sentiasa kita akan dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Rahmat ya Allah SWT, mendapat ketenangan daripada Allah SWT ya. Makna apa saja yang baik kita akan dapat. Kenapa? Ya, kita akan dapat rahmat Allah SWT. Dan ya segala makhluk di lautan ya, ikan dan sebagainya ya, memohon ampun. Allahu Akbar ya. Sebab itu, tetapi sebelum itu hendaklah engkau ketahui bahawa hidayah itu adalah buah daripada ilmu. Memanglah betul, nak dapat hidayah tu bukan boleh bertemenung, boleh berangan-angan ya, berpeluk tubuh nak dapat hidayah. Berpeluk tubuh relax je tak datang majlis ilmu. Di sini Imam Ghazali kata apa dia? Nak dapat hidayah itu pastinya ada ilmu. Sebab hidayah itu adalah, dia kata, buah daripada ilmu. Macam pokok ya, ada buah dia. Ada buah dia. Buahnya ilmu itu buahnya ialah hidayah. Maksud begitulah. Dia kata dalam, hendaklah engkau ketahui bahawa hidayah itu adalah buah daripada ilmu. Dia kata begitulah ya. Itu kena rujuk Imam ni. Kita ada dekat marajik dia, ilmu. Ilmu itu buahnya hidayah. Rupanya kalau kita tak ada ilmu, nak dapat hidayah macam mana?
nak apa tu tiba-tiba ilmu laduni. Orang sibuk ilmu laduni, ilmu yang tapi nak dapat ilmu laduni pastinya dia melalui proses juga, mesti ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, apa dia tuan-tuan? Antara dua. Satu malaikat, satu lagi tak ngaji, syaitan lah, iblis. Jadi iblis lah. Itu jadi ya, pastinya nak dapat pasti ada ilmu. Ya. Maka di situ tuan-tuan untuk Allah, maka buahnya adalah buah ilmu itulah hidayah, dan bagi hidayah itu dia ada peringkat dia. Ada peringkat disebut. Dia panggil bidayah. Bidayah itu mula, bada'ah. Ya, ada dua peringkat. Satu bidayah, bidayatul hidayah. Ni nak cerita bidayatul hidayah. Ni. Yang kedua ialah nihayatul hidayah. Pertama iaitu ada peringkat dia, bahawa hidayah itu ada peringkat dia. Yang pertama bidayatul hidayah, dan ada nihayatul kesudahannya, ya. Jadi ada dua peringkat. Kita nak sampai mana ni? Dah sampai pun nihayah belum? Bidayah pun tak, mula pun tak start lagi kan. Nak mula pun tak mula lagi. Asyik nak mula je. Asyik nak mula. Macam mana nak sampai akhir? Ya, macam lumba lari, asyik nak mula je. Ya, sampai tengah-tengah berhenti. Sampai tengah-tengah berhenti. Macam mana nak dapat apa kan? Ya, jadi kita pastikan, ya, pastikan dah dapat bidayah, pastikan sampai juga kepada nihayah. Ya, begitu. Makna mula. Mula. Sebab itu Imam Ghazali ni dalam kitab Bidayatul Hidayah ni dia banyak kepada mengajak kita supaya apa tuan-tuan? Supaya kita beradab dengan Allah SWT, ya, supaya kita membersihkan jiwa kita, ya, supaya kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tuan-tuan. Jadi nak dapat bidayah itu pastinya, ya, kita kena mulalah. Kita kena, tak boleh nak duduk diam-diam. Kena mula usaha untuk dapatkan ilmu. Ya. Duduk majlis ilmu. Allah dah bagi usia kita, maka kita duduk majlis ilmu. Hadir majlis ilmu. Alhamdulillah. Ya, itu adalah sebagai dipanggil bidayah. Bidayah tu. Nihayah tak sampai lagi baru bidayah. Ya. Dapat bidayah pun alhamdulillah. Alhamdulillah dah. Ya. Belum asyik bidayah je okey juga. Ya, bidayah asyik mula je. Tak apalah. Okey juga daripada langsung tak ada. Tu tuan-tuan, ya. Ya. Jadi bidayah atau hidayah itu maknanya inilah kita. Kita duduk masuk ilmu, lepas tu kita dapat ilmu, kita amal. Itu yang dikatakan al-ilmu yunfa', ilmu yang dapat memberi manfaat. Ya, kita duduk majlis ilmu, dapat ilmu, kita amalkan. Sebagai contohnya, ya, kita duduk majlis ilmu ini, kita bicarakan tentang solat berjamaah. Katakan gitu. Solat berjamaah itu adalah satu tuntutan, ya. Ya, satu tuntutan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita dapat amal. Maka itu yang dikatakan ilmu yang bermanfaat. Ya, sama juga tuan-tuan untuk Allah. Ya, kita ni kalau yang dikatakan doa kita tadi diterima Allah SWT dalam bulan puasa, al-'idku minan nar, al-'idku minan nar. Apa idku minan nar? Tiap malam lepas tarawih kita akan baca doa lepas tarawih. Di antaranya ialah membebaskan diri daripada api neraka. Ya, maknanya apakah, ya, maksud membebaskan diri api neraka? Kita tak mati lagi, kita tak sampai lagi, tetapi ia memberi maksud bahawa, ya, yang dikatakan membebaskan diri api neraka ialah di antaranya ialah apa tuan-tuan? Dapat melaksanakan amal ibadah dengan begitu mudah. Mudah ya. Mudah. Itu di antara tanda-tandanya. Tanda-tanda apa tuan-tuan? Kita punya apa?
kita punya doa itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah. Kita rasa seronok untuk beribadah kepada Allah SWT. Itu yang dikatakan doa kita diterima oleh Allah SWT. Itu saya kata tadi, ya, dia ada kaitan, dia ada kaitan dengan ilmu, dia ada kaitan dengan doa, dia ada kaitan dengan hati. Kenapa Rasulullah SAW daripada tadi ilmu yang qalbin, hati, kemudian apa tadi, amal, kemudian apa yang terakhir tadi ialah doa, ya, yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu dia. Jadi pastikan kita teruskan, ya, ia adalah sebagai bidayatul hidayah, permulaan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam hidayah itu, dalam hidayah itu ada yang zahir dan ada pula yang batin. Ya, maknanya hidayah itu ada yang zahir dan ada yang batin. Zahir inilah kita laksanakan, kita laksanakan amal dengan baik, ya, amal mengikut syarat rukun dan syarat-syaratnya kita, ya, maka itu adalah hidayah zahir. Batinnya ialah kita rasa syok, kita rasa seronok untuk beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita rasa macam bila kita tertinggal sesuatu ibadah itu, kita rasa macam ada sesuatu yang tak kena. Itu dikatakan kemanisan. Itu dah kata batin dia. Contohnya tiap-tiap hari kita sedekah. Sedekah, ya, sedekah. Orang kata sedekah subuh apa dan sebagainya. Ya, tuan-tuan Allah, hari itu kita rasa macam, ya, ada yang tak kena. Allahu Akbar. Hari-hari kita rasa, ya Allah, ada benda ni yang tak kena. Ya. Bukan rokok. Ada benda yang tak kena ni. Kan? Ni cerita orang Uganda lah yang rokok tu. Kan? Ya. Ada yang tak kena. Benda ni lepas makan ada benda yang tak kena aku ni. Tak sedap betul lah. Tu dia kan. Bukan itu. Maksudnya yang maknanya kita hari ni, aku ni sepatutnya, ya, masukkan tabung, ya, dekat masjid, derma, sedekah dan sebagainya. Hari ni tak kena. Masya Allah. Itu menunjukkan bahawa itu dipanggil dipanggil hidayah batin tu. Hidayah dalaman, bersifat dalaman. Allah Akbar. Kalau macam ni, Masya Allah, tuan-tuan, ya, kadang-kadang kita, ya, ialah maklumlah, iman itu kadang-kadang tebal, kadang tipis. Tapi kita jangan kita berpeluk tubuh. Biarlah kita guna hujah kata tebal tipis. Ya, yang penting kita kena doa pada Allah SWT supaya iman kita tebal. Ya, okey. Maknanya di situ, ya, dan engkau tidak akan menyelami ya, apa dia ni? Okey. Dan engkau tidak akan sampai kepada nihayatul hidayah. Ya, kalau kita tak ada hidayah dari segi zahir itu kita tak buat, ya, maka akhirnya kita tak akan sampai kepada nihayatul hidayah. Makna nihayatul hidayah ni, tuan-tuan minta Allah, makna kita itu endingnya makna kita dapat sesuatu yang Masya Allah, ya, apa dia, tuan-tuan, ya, dia punya hati, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i, mutmainnah, nafsu yang mutmainnah, jiwa yang tenang, maka itulah dia punya balasannya, dia punya imbuhannya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu dia punya, Masya Allah, dia punya apa yang kita dapat. Maka kita pastikan, ya, nak dapat niat itu pastinya kita tahu dia ada hidayah zahir dan batin. Kedua-dua pastikan sesuatu itu akan kita laksanakan, maka akan dapat niatul hidayah. Dan engkau tidak akan menyelami batin hidayah kecuali setelah engkau selesai daripada menyempurnakan segala urusan berkenaan dengan zahir hidayah. Itu saya kata tadi. Maknanya batin hidayah tu, batin tadi tu, kita tak akan sampai dapat menyelami.
Menyelami maksudnya kemanisan iman tadi itu. Merasakan bahawa sesuatu, contohnya kita akan buat sesuatu itu dengan penuh khusyuk, dengan penuh seronok dan sebagainya, suatu amal soleh itu dengan kita akan dapat itu setelah kita apa tuan-tuan? Setelah kita melaksanakan amal zahir tadi, perbuatan tadi. Ini ya, kena buat, kena paksa. Jangan sampai tuan-tuan yang mati Allah ya, kawan ni tak pakai tudung kerana kawan tak nak tunjuk-tunjuk. Contoh mudah je, tak payah nak ceritalah. Kawan buka tudung kerana apa? Kawan tak nak jadi hipokrit pula, masya-Allah. Sepatutnya dalam bab yang benda-benda macam ni, perintah Allah ya, memanglah peringkat permulaan nak dapat batin hidayah tu payah, memanglah payah. Dia kena apa tuan-tuan? Kena buat. Macam tadi, macam kita sedekah, kena sedekah lagi dan lagi dan lagi dan lagi, akhirnya dia baru datang dia punya syok dia. Betul tak? Ya. Macam hisap rokok, sekali dia tak sedap. Ini buat perumpamaan hisap rokok pula lagi. Tu salah perumpamaan, contoh yang tak baik. Kita contoh lain lah. Ya, contoh lain, kan? Ya. Ya, contoh yang baik lah, contoh baik kan. Makna contoh yang baik maknanya nak datang masjid memang Allah, memang payah. Ya, tak pernah datang masjid. Hari ni kita datang, nanti orang kata, agaknya dia ni dah buang terbiat ke apa. Kita kadang-kadang kita terapa tuan-tuan, kita ambil apa orang lain kata tuan-tuan. Ya. Tapi biar dia gitu. Kadang itu imam lalu depan rumah, Allahu Akbar. Rumah gelap aja, segan aku imam ni. Rumah gelap, subuh. Mau subuh, imam lalu kan. Subuh maknanya kalau gelap makna menunjukkan apa? Saka baik dia keluar rumah, pergi umrah ke apa kan 2 minggu. Tapi dekat kedai kopi ada lagi. Pagi-pagi ada duduk kat kedai kopi. Itu yang masalah dia. Ingat tadi pergi umrah, subuh gelap lalu kan. Itu masalah dia. Ya, maka di situ ya aku segan imam. Mula memang macam tu. Ya, mula memang macam itulah. Jadi kita kena paksa diri. Mula-mula akhirnya dia akan datang dapat batin hidayah tadi tu. Datang. Dia kena usaha. Kita buat benda-benda yang zahir ini, walaupun peringkat permulaan itu ya, kadang-kadang niatnya itu niat itu kerana orang lain. Bukan orang lain. Betul lah. Ya, betul. Aku malu dengan imam ni. Ya. Imam tak cakap, relax je imam ya. Ya, tu dia. Pagi jumpa kat sarapan. Mat. Assalamualaikum Mat. Imam dari masjid. Sarapan pula. Kalau nak sarapan, janganlah sarapan kat sini, jauh-jauh sikit. Ya, orang tak nampak kan. Pandailah sikit tak. Pergi sarapan kat kampung tu juga. Tu kan. Jadi kita walaupun keadaan terpaksa mula-mula, maka kita buat, maka barulah dapat batin hidayah itu, maknanya rasa kemanisan iman. Ya. Rasa kemanisan iman. Ni tuan-tuan Allah. Ya. Jadi tuan-tuan Allah itu di antara yang perlu kita cuba dari sehari ke sehari kita perbaiki amal kita, supaya jangan sampai balik kepada tadi balik pada niat tadi, niat ikhlas lillahi ta'ala. Kata Allah, jangan sampai kita niat kita duduk majlis ilmu ini, duduk majlis ilmu kerana yang lain. Kerana apa? Kerana nak apa? Nak tunjukkan bahawa jadi memang nak. Ini yang kadang-kadang menjadi satu hujah orang yang nak datang majlis ilmu. Alasan kalau cerita ni tadi, kalau kita datang buat amal soleh, buat amal ni kerana yang lain, gini-gini. Tetapi perlu diingat bahawa kita kena buat macam tu, walaupun dalam keadaan terpaksa kita kena buat juga, kerana ia adalah proses mendapatkan batin hidayah. Kan disebut dalam kitab ini. Jadi kita takut, jadi dari sehari kita dengar, kita majlis ilmu, buat amal ibadah, barulah dapat batin hidayah.
Ya, tetapi kalau kita masih juga kita tak perbaiki diri kita, buat untuk ilmu kerana yang lain Allah SWT, maka dalam kitab ni kata, kerana yang lain, nak dapatkan jawatan, nak dapat menunjukkan dia hebat, dia duduk majlis ilmu nak duduk hebat, niat dia nak duduk hebat, ini satu peringatan. Nak duduk hebat, dia nak tunjuk pada orang dia tu, maka kata Imam Ghazali, dia kata apa, ya, seolah-olah macam saya sampaikan ini, seolah-olah dia kata saya telah menyampaikan pedang kepada pencuri, dia kata di sini. Tuan-tuan mengaji kerana yang lain, nak kerana apa? Kerana nak supaya dia dapat ilmu, nak beritahu nanti jumpa kat orang, oi aku mai berdebat akulah hebat. Maka kata Imam Ghazali, kata apa tuan-tuan, dia seolah-olah macam saya mengajar tuan-tuan, saya bagi pedang kat pencuri. Apa maksudnya tu? Bukan bagi ilmu, seolah bagi pedang kat pencuri. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya kita tuan-tuan, ya, kita bagi pula ilmu tu yang kita niat tadi bukan kerana Allah, kerana yang lain, maka dia akan menyebabkan, bukan untuk akhirnya akan menyebabkan kita dapat beramal dengan baik dan sebagainya, akhirnya dia akan pergi kepada maksiat. Ya, maksiatnya ialah nak tunjuk bahawa dia hebat. Duduk majlis ilmu dia hebat. Setengah gitu. Dia duduk majlis ilmu, belajar, dia tujuannya untuk apa tuan-tuan? Untuk nak tunjuk dia hebat. Wah, berdasarkan dalil, berdasarkan kitab ini. Dahsyat tuan-tuan. Ya, asyik nak berdebat je. Berdebat saja. Berdebat saja. Ya. Debat ni bukan tak boleh, tapi banyak lebih kepada negatifnya debat. Ya. Bila berdebat dua orang, maka di situ akan datang negatifnya. Asyik siapa yang menang, siapa yang kalah. Kalau berbincang boleh. Itu menyebabkan apa tuan-tuan? Begitu. Jadi kalau keadaan ini berlaku tuan-tuan untuk Allah. Itu dia. Ya, hadis Rasulullah SAW dicatat dalam kitab ini, man aana ada maksiatin walau bisyatrin kalimatin kana syarikan lahu fiha. Siapa yang menolong orang lain melakukan sesuatu maksiat walaupun hanya dengan setengah kalimah, maka orang itu dikira berkongsi dalam melakukan maksiat tersebut. Ambil hadis ni tuan-tuan. Maknanya Allahu Akbar. Ya. Itu dia. Maknanya kalau niat kena betul lah, tak? Niat kena kereta Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita betulkan hati kita. Ya, dari sehari ke sehari, kalau kita niat kita masih tak betul, banyakkan solat bertaubat, solat taubat, istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tuan-tuan. Kenapa? Itu saya kata tadi, bagi pedang, bagi mencuri. Pedang itu akan digunakan untuk mencuri lah. Macam tu juga saya bagi tuan-tuan, saya kongsikan ilmu ini, ya, saya jadi apa tuan-tuan, sampai ke peringkat macam tu si Imam Ghazali, dia punya detail ni tuan-tuan, ya. Allahu Akbar. Kita mohon kepada Allah SWT agar niat kita tuan-tuan, niat kita apa tuan-tuan, niat kita betul lah, ya, supaya kita tak termasuk dalam inilah. Saya tak termasuk dalam golongan ini. Dia kata walau dalam hadis itu, walau setengah kalimah, maka orang itu dikira berkongsi. Allahu Akbar. Setengah kalimah. Kalau orang ajak ceramah, ajak orang buat maksiat, ni contoh lain lah, saya keluar berdasar hadis. Ajak maksiat, apa? Ajak Cool play, datang buat konsert, bisyatril kalimah pun dah dapat. Agak-agak kalau agak ajak orang untuk masuk, ajak orang buat maksiat, boleh, ya zubillah min zalik. Tuan-tuan. Jadi tuan-tuan Allah, kita pastikan diri kita dalam keadaan yang tidak begitu tuan-tuan, ya. Jadi sekiranya keadaan ini tuan-tuan untuk Allah, ya, hadis Rasulullah SAW, ya, ingatkan pada kita, ya,
Ya, kalau kita niat kita tu betul, insya-Allah Allah akan pimpin kita. Tetapi kadang-kadang kalau niat kita betul, siapa selain Allah pimpin? Iaitu iblis syaitan akan pimpin kita. Tu kita takut itu. Kita kena selalu banyak istighfar kepada Allah. Sebab itu hadis Rasulullah SAW dicatat ini, ya, dan syaitan juga melupakan engkau daripada sabdaan. Makna ni tuan-tuan Allah, asyaddun nas azaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'u Allah bi ilmihi. Orang yang paling dahsyat siksaannya pada hari kiamat nanti ialah orang-orang alim yang tidak memberi manfaat akan dia oleh Allah dengan ilmunya. Allahu Akbar. Ya. Masya-Allah. Ya, nampak kita menuntut ilmu itu baik, tapi kadang-kadang niat kita itu tak berapa nak betul, maka takut dipimpin oleh syaitan. Dan hadis yang lain, man izdada ilman walam yazdad huda lam yazdad minallah illa bu'da. Siapa yang bertambah ilmunya sedang hidayahnya, amalannya tidak bertambah. Nampak? Ilmu tambah, amal tak tambah. Amalannya makin kurang, masya-Allah. Ya, mana saya ulang balik. Siapa yang bertambah ilmunya sedang hidayahnya, yakni amalannya tidak bertambah, apa dia kata? Maka ia hanya bertambah jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, tuan-tuan. Maknanya kita kena paksa diri kita lah. Ya, walaupun dalam keadaan terpaksa, kita kena buat juga. Kita tahu, ya, kita buat juga. Ya, kerana apa? Kita tak termasuk dalam apa, tuan-tuan? Man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'da. Siapa yang bertambah ilmunya sedang hidayahnya, ini amalnya tidak bertambah, maka ianya akan hanya bertambah jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun hadis riwayat Abu Mansur Ad-Dalimi dalam Musnad Al-Firdaus dengan sanad, walaupun sanadnya dhaif, tetapi ia adalah sebagai satu motivasi perangsang bagi kita. Ya, kita perangsang walaupun kita tak boleh jadikan sebagai walaupun sanad dhaif, hadis sanad dhaif. Ya, saya terangkan di sini, tuan-tuan, dia jadi hadis dhaif, tuan-tuan. Ya, jadi bila walaupun hadis dhaif, tapi namun begitu, tuan-tuan, ya, ia boleh jadikan satu perangsang bagi kita. Jangan kita tuduh pula, ini ustaz ni ngaji bertahun-tahun, ya, amalannya pun lebih kurang dengan aku je. Ini makin jauh rahmat Allah ni. Kita buat hukum pula orang ni. Ini ngaji pergi masjid tiap-tiap hari, duduk majlis ilmu, tapi dia punya tak amal benda-benda yang dia dengar. Confirm dia ni tak dapat rahmat Allah. Kita buat hukum dia. Itu tak boleh. Kerana apa? Hadis ni hadis yang bersumberkan sanadnya. Sanadnya adalah dhaif. Kita tak boleh kan jadi satu apa? Macam suatu dalil pada hukum, dalil pada hukum. Contohnya kalau kita puasa kan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, itu memang dah bolehkan dalil. Yes. Siapa tak puasa, jadi macam tu. Tetapi yang ini ialah sebagai satu motivasi perangsang kita. Perangsang pada diri kita. Hadis dhaif ini boleh diguna dalam motivasi. Sebab tu dalam apa? Motivasi kita, perangsang bagi kita nak tambah. Ni hadis dhaif. Kalau hadis dhaif yang mudhaaf tu lagi teruk, tapi ni hadis dia kata sanad yang dhaif. Sanad yang dhaif, namun begitu dia boleh kita guna pakai sebagai apa, tuan-tuan? Sebagai apa ni? Perangsang. Maknanya perangsang diri kita lah. Ya Allah, ya, kalau kita tak buat ni, kita ada ilmu, kita tak buat, Allah, ya, kita dijauhkan apa, tuan-tuan? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ni tuan-tuan. Tuan-tuan dan Allah, ya, bila sebut tentang ilmu ini, ya, ada disebut dalam kitab ini, dan ketahuilah bahawa manusia dalam menuntut ilmu itu terbahagi pada 3 keadaan. Disebut di sini lah untuk ingatan kita lah. 3 keadaan, saya ringkaskan saja. 3 keadaan.
Ya, setelah kita bincang tentang perlunya kita perbaiki niat kita itu, ya, ada 3 keadaan. Ya, ya. Yang pertama, orang yang mencari ilmu untuk menjadikan sebagai bekalan ke negeri akhirat, maka ia tidak berniat dengan mencari ilmu kecuali hanya mendapat keridhaan Allah dan negeri akhirat. Maka orang ini termasuk dalam golongan orang-orang yang beruntung. Itu yang pertama, sebagai satu panduan bagi kita lah. Ya, Imam Ghazali senaraikan ada 3 peringkat. Nak cari ilmu untuk mendapat keridhaan Allah SWT, untuk bekalan hari akhirat. Alhamdulillah lah tuan-tuan, Allah dah bagi usia kita tambah, usia kita pencen 60 pun ada boleh bergerak lagi. Dapat tambah ilmu ya tuan-tuan. Maka orang ini orang yang beruntung. Jadi nanti kita dah tahu peringkat golongan-golongan ini, nanti kita boleh nilai diri kita. Aku kat mana ni? Kat yang pertama ataupun yang kedua atau yang ketiga? Tengok. Kalau masih okey, tak apa, kita cerita dulu. Kedua, orang yang kedua, orang yang mencari ilmu untuk mendapatkan keuntungan yang segera dunia, mendapatkan kemuliaan, pangkat, harta benda. Macam-macam tadi tu. Ya. Maka bolehlah dia dikumpulkannya bersama golongan yang beruntung, kerana orang yang bertaubat daripada dosanya sama seperti orang tidak berdosa. Maknanya masih lagi boleh diterima lagi. Bolehlah. Boleh terima lagi dalam kitab dalam gini, ya. Okey. Yang ketiga, ya, orang yang telah dikuasai oleh syaitan, maka ia menjadikan ilmu yang ditulis sebagai alat untuk menghimpunkan harta benda. Ini kalau menuntut ilmu atau benda. Jangan lupa kita buat menghukum bola. Ya, dia mengaji agama ni nak dapat jawatan. Bukan macam itu tuan-tuan. Ya, mat. Ini pun termasuk dalam itu ke? Termasuk dalam itu ke, Ji? Masuk ke dalam itu? Masuk ke? Nak dapat jawatan. Nah, kalau gitu termasuklah aku. Ngaji. Yang ketiga. Orang yang telah dikuasai oleh syaitan, maka ia menjadikan ilmu yang dituntut itu sebagai alat untuk menghimpun harta. Maknanya menuntut ilmu itu memang bukan kerana Allah. Maka bila bukan kerana Allah, dua je. Satu bukan kerana Allah, satu kerana bila kerana syaitan, maka dia menuntut ilmu tu sebagai alat. Sebab tu ilmu itu sebagai petunjuk. Dia alat untuk mendapatkan, menghimpunkan harta benda, bermegah-megah dengan kedudukan dan merasa bangga dengan ramai pengikutnya. Ini diingatkan. Orang alim ni memang dia betul-betul kena, sebab tu orang alim ni dia punya dia kena banyak mujahadah tuan-tuan. Untuk supaya apa? Tak tergolong dalam golongan yang ketiga. Yang orang awam pun sama juga lah. Sama juga. Jadi sekarang ni yang pertama kerana Allah, untuk mendapat bekal akhirat, maka beruntung. Beruntung maknanya mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, ilmu untuk mendapatkan keuntungan yang segera. Tapi golongan ni bahayalah. Walaupun dikira beruntung juga, tapi bahaya. Bahaya apa? Dia akan jatuh kepada yang ketiga. Bila jatuh yang ketiga, waliyazubillah, maka itu yang dikatakan ilmu yang tak memberi manfaat pada Allah, memanfaat pada dirinya. Ya, ini tuan-tuan. Jadi ini yang kita takut, Allah ingatkan pada kita, masya-Allah, dalam surah Shaf, ya ayyuhalladzi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, kenapa kamu memperkatakan barang yang tidak kamu amalkan? Rasuah tak betul, tapi kamu buat. Betul? Nampak? Kamu tahu benda tu haram, terima juga. Kan? Menyamun, tak betul, tahu menyamun, tapi kau buat juga. Sebab tu kita pastikan begitu, ya.
Wahai orang beriman, kenapa kamu? Itu dia. Dan orang ini, ya, golongan yang macam ini tadi kan, yang ketiga, yang pertama dah settle lah. Ya, sikit lagi saya habiskan ni. Saya ringkaskan. Dan orang ini sebenarnya termasuk dalam golongan yang dimasukkan oleh Rasulullah SAW, sabdanya, ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum minad dajjal, faqila ma huwa ya Rasulullah, faqala ulama usul. Ni kalau ulama usul lah. Apa dia? Selain daripada dajjal, ada satu perkara yang sangat aku bimbangkan, kata Rasulullah, lebih daripada dajjal. Lalu ada orang yang bertanya, apakah itu wahai Rasulullah? Nabi SAW jawab, mereka ialah ulama su', yakni ulama yang jahat. Ulama jahat ni apa tuan-tuan? Ulama yang mengajak kepada keburukan, benda tak betul, dia banyak helah. Cara macam mana nak betulkan tu, pun tak betul tak? Dan memang tak betul, nak buat apa nak sokong. Kalau tadi kita sokong, kita termasuk dalam tadi hadis yang disebut yang pertama tadi, satu kalimah pun kita pun dapat join sama. Kalau dah berkalimah-kalimah banyak, itu bercakap. Bila bercakap terpaksalah menulis pun sama juga. Apa saja yang tertulis semua akan dikira. Ambil perhatian tu. 5 tahun sekali kita nulis pun sama juga. Kan? Jadi kita pastikan benda-benda ini supaya kehidupan kita bukan kehidupan di sini saja. Kita ada satu kehidupan yang kekal abadi. Memastikan kehidupan abadi itu, maka di dunia inilah gunakan ilmu yang ada kita itu, supaya dapat memastikan kita dapat hidup aman, bahagia kat sana nanti. Tuan-tuan Allah, itu kesan daripada ilmu, tuan-tuan. Saya rasa itu cukuplah. Bila saya bercakap panjang lagi, cukuplah untuk pagi ini. Mudah-mudahan pengongsian ini, pengongsian dari kitab Bidayatul Hidayah, kitab baru nak mula baru nak mula hidayah. Tak apa, jadi kitab ni kita akan jadikan satu tag kita selain Riyadhus Salihin tadi. Saya akan selang-selikan, supaya Riyadhus Salihin juga dia adalah kitab berkaitan dengan penyucian jiwa. Ini pun kitab penyucian jiwa. Jadi kita, supaya jiwa kita dah betul, insya-Allah yang lain akan betul. Kalau jiwa tak betul, maka yang lain tak betul. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma yassir umurana wa la tu'sir 'alaina wa tammim bil khair. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana man yasba'una shaqiyyan wa matruda wa la mahruma wa hab lana musi'ana li muhsinina wa muqassirina bi wajhil karim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahu azim. Wallahu a'lam. Oh.